Apa yang akan Anda fikirkan jika Anda melihat seorang wanita warga asing membeli 200 bungkus tuala wanita setiap pagi? Lebih-lebih lagi jika orang itu seorang ekspatriat. Kisah hari ini adalah tentang seorang wanita muda Sweden yang datang ke Malaysia untuk mengejar impian kerjayanya. Dia sering pergi ke pasar raya berdekatan rumahnya untuk membeli ratusan bungkus tuala wanita setiap hari, sehingga menimbulkan syak wasangka di kalangan penduduk setempat yang kemudian melaporkannya kepada polis. Apabila polis tiba di tempat kejadian, mereka berhadapan dengan pemandangan yang tidak dijangka di tengah-tengah mata curiga orang ramai. Mengapa dia terus membeli tuala wanita? Marilah kita ikuti kisah benar yang luar biasa ini. Assalamualaikum, nama saya Linda. Saya dilahirkan di sebuah bandar kecil di Sweden. Di sana, apabila tiba musim sejuk, seluruh dunia akan bertukar menjadi putih salji. Kebanyakan kenangan zaman kanak-kanak saya dipenuhi dengan kehangatan. Ayah saya seorang tukang kayu, dan ibu saya membuka kedai bunga. Rumah kami tidak besar, tetapi dipenuhi perabot kayu buatan ayah dan sentiasa wangi dengan bau bunga yang diatur rapi oleh ibu. Tetapi kebahagiaan itu tidak kekal lama. Pada musim sejuk ketika saya berusia 7 tahun, ibu dan ayah saya meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya pada malam salji tebal. Sejak hari itu, dunia saya hanya tinggal angin dingin yang membeku dan kesunyian. Selepas itu, saya dijaga oleh nenek saya. Beliau seorang yang penyayang, tetapi kami hidup serba sederhana. Kami terpaksa berjimat cermat, malah untuk keperluan asas. Linda, ini beg sekolah baru kamu, kata nenek sambil menghulurkan beg usang yang dibeli dari kedai terpakai. Saya sama sekali tidak membenci beg itu. Beg yang disulam dengan benang ungu itu menjadi teman kecil saya. Ketika rakan-rakan lain di sekolah menunjuk-nunjuk beg baru mereka, saya hanya duduk diam di meja saya. Walaupun saya berasa sedikit cemburu, saya tidak mahu membebankan nenek saya lagi. Musim sejuk amat sukar. Nenek tidak memasang pemanas di rumah untuk menjimatkan bil elektrik. Sepatutnya saya katakan, beliau tidak mampu memasangnya. Setiap malam, saya perlu memakai stoking tebal dan berselimut 2 lapis untuk tidur. Kadang-kadang, nenek akan tidur di sebelah saya dan menggosok belakang saya dengan tangan hangatnya. Pada saat itulah, semua kesejukan itu hilang. Linda, kamu seorang anak yang kuat, sama seperti ayah dan ibu kamu. Suatu hari nanti, kamu akan mengatasi semua kesukaran ini dan menjadi orang yang ceria. Kata-kata nenek menjadi cahaya harapan kecil bagi saya. Saya percaya kata-kata itu dan teruskan hidup hari demi hari. Apabila saya memasuki sekolah menengah rendah, saya kekal sebagai seorang yang pendiam, tidak mempunyai ramai kawan. Tetapi saya suka membaca buku dan melukis. Buku lakaran saya sentiasa dipenuhi dengan pemandangan dan wajah orang. Guru seni saya pernah melihat lukisan saya dan berkata, "Linda, kamu mempunyai bakat untuk menangkap emosi orang dengan baik." Kata-kata itu adalah seperti penghiburan yang besar bagi saya. Pada musim sejuk tahun itu, saat yang paling memalukan dalam hidup saya tiba. Ia adalah hari di tingkatan 1, di mana salji turun dengan lebat selepas sekolah. Semasa saya menunggu bas, tiba-tiba saya merasakan sakit perut yang pelik. Saya ingin ke tandas, tetapi bas sekolah terakhir hampir tiba, jadi saya bergegas ke perhentian bas. Saya duduk di bangku perhentian bas, dan pada masa itulah saya perasan tumpukan merah yang merebak di skirt saya. Saya tidak pernah menyangka haid pertama saya akan datang dalam bentuk ini. Nenek pernah menceritakannya, tetapi apabila ia benar-benar berlaku, saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Apabila saya melihat sekeliling, saya nampak beberapa pelajar sekolah yang sama. Seorang pelajar perempuan memandang skirt saya dan berbisik kepada kawannya. Tidak lama kemudian, saya terdengar gelak ketawa kecil dan bisikan. "Tengok skirt budak tu." Gelak ketawa mereka menusuk ke telinga saya. Muka saya berasa panas dan air mata mula mengalir. Saya cuba menutup kotoran itu dengan beg saya, tetapi sudah terlambat. Di tengah-tengah perhentian bas yang bersalji, saya hanya mampu duduk menunduk dan menangis di bangku. Saya ingin menelepon nenek, tetapi nasib tidak menyebelahi bateri telefon bimbit saya habis pada hari itu. Sungguh memalukan dan saya rasa tidak berdaya. "Adakah kamu okey?" Suara yang hangat membuatkan saya mendongak. Seorang wanita Asia berdiri di hadapan saya.
Dia bercakap bahasa Inggeris dengan lohat yang tidak biasa. Saya tidak berkata apa-apa, hanya menangis. Dia menanggalkan jaketnya secara senyap-senyap dan memakaikannya pada bahu saya. Ia sangat hangat. Kemudian, dia mengeluarkan beg kecil dari bagnya, menghulurkan tuala wanita dan tisu basah. Tandas ada di sana, katanya sambil menunjuk ke kedai kopi berdekatan. Saya tidak tahu bagaimana untuk mengucapkan terima kasih pada masa itu, hanya mengangguk dan mengambil tisu basah serta tuala wanita itu. Selepas membersihkan diri di tandas kedai kopi, saya kembali ke perhentian bas. Dia masih di sana. Dah rasa lebih baik? Dia bertanya lagi. Ya, terima kasih banyak-banyak, saya mengeluarkan kata-kata dengan susah payah. Haid pertama, ya. Saya mengangguk malu. Jangan risau, itu perkara biasa. Saya pun takut pada mulanya. Kemudian, dia menghulurkan seluar yang baru dibelinya dari kedai berdekatan, memberitahu bahawa dia berasal dari Malaysia dan sedang belajar bahasa di Sweden. Namanya Aina. Dia menunggu saya sehingga bas tiba. Udara sejuk dan salji masih turun, tetapi kehadirannya membuatkan saya berasa hangat. Lain kali, sentiasa bawa tuala wanita ganti dalam beg kamu. Dan, jika perkara ini berlaku lagi, jangan malu. Semua wanita akan melalui perkara ini. Nasihatnya adalah kata-kata yang mudah, tetapi menjadi penghiburan yang besar. Apabila bas tiba, saya cuba memulangkan jaketnya, tetapi dia menggeleng, simpan dulu. Boleh pulangkan bila sampai rumah. Kemudian dia menulis alamatnya pada sekeping kertas kecil untuk saya. Apabila saya menceritakan keseluruhan kisah itu kepada nenek, beliau segera faham. Keesokan harinya, kami pergi ke alamat yang diberikannya. Puan Aina menyambut kami dengan senyuman ceria. Nenek menghadiahkan selendang yang dirajut tangan sebagai hadiah, manakala saya menghadiahkan lukisan kecil yang saya lukis pada hari itu. Dalam gambar itu terdapat perhentian bas bersalji dan 2 orang. Tidak lama kemudian, Puan Aina kembali ke Malaysia. Tetapi pertemuan singkat itu meninggalkan kesan hangat yang mendalam di hati saya. Sejak hari itu, saya mula berfikir bahawa suatu hari nanti, saya juga ingin berada di sisi seseorang yang berasa malu seperti ini dengan kehangatan seperti yang ditunjukkannya. Dan negara yang bernama Malaysia secara tidak sedar telah meresap ke dalam hati saya. Selepas memasuki sekolah menengah atas, saya mula belajar bahasa Melayu sendiri dan menghabiskan 3 tahun menumpukan perhatian pada lukisan sehingga tamat pengajian. Saya memutuskan untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang reka bentuk. Nenek menyokong keputusan saya. Lukisan kamu sentiasa mempunyai kehangatan. Kongsikannya dengan dunia, nak. Semasa belajar reka bentuk grafik di universiti, saya mula berasa lebih yakin dengan diri sendiri sedikit demi sedikit. Dan kemudian, kenangan musim sejuk yang jauh itu kembali lagi. Saya bekerja sambilan semasa belajar dan menyimpan wang sehabis baik. Sudah tentu untuk pergi ke Malaysia. Apabila saya memasuki tahun ketiga, saya mula membuat persiapan serius untuk ke Malaysia. Semasa menyelidik tren reka bentuk di Malaysia, saya menjadi lebih berminat dengan negara ini. Saya mengetahui tentang program latihan dan memutuskan untuk pergi ke Malaysia selepas tamat pengajian. Nenek bimbang, tetapi menghormati keputusan saya. Linda, kamu sentiasa mencari jalan kamu sendiri. Nenek percaya kali ini pun sama. Kepercayaan nenek adalah tenaga yang besar bagi saya. Perasaan teruja apabila saya mula-mula tiba di Kuala Lumpur masih jelas dalam ingatan saya. Bahasa yang tidak biasa, makanan yang tidak biasa, pemandangan bandar yang tidak biasa, tetapi anehnya terasa akrab. Saya mendapat peluang bekerja sebagai pelatih di sebuah studio reka bentuk kecil di pinggir Kuala Lumpur. Di sana, saya belajar tentang estetika reka bentuk Malaysia dan menyesuaikan diri secara beransur-ansur. Sejujurnya, pada mulanya saya berasa sangat sunyi. Halangan bahasa dan perbezaan budaya kadangkala terasa seperti tembok yang tinggi. Saya menghantar mesej kepada nenek setiap hari. Nenek, hari ini saya sesat semasa menaiki LRT. Tetapi ada seorang makcik baik hati membantu menunjukkan jalan. Nenek, hari ini saya cuba nasi lemak buat kali pertama. Pedas, tapi sedap sangat. Berkongsi kisah-kisah kecil dalam kehidupan harian ini membantu meredakan kesunyian saya. Selepas 6 bulan tinggal di Malaysia, saya mula menyesuaikan diri dengan lebih baik. Bahasa Melayu saya semakin bertambah baik dan saya mula diiktiraf di tempat kerja.
Tetapi jauh di lubuk hati, saya masih berasa kosong. Fikiran untuk melakukan sesuatu yang lebih bermakna mula terbentuk. Suatu hari, ketika saya menonton berita di telefon pintar, satu artikel menarik perhatian saya. Pelajar perempuan ponteng sekolah kerana tiada wang beli tuala wanita. Artikel itu melaporkan tentang situasi remaja perempuan yang terpaksa ponteng sekolah kerana kemiskinan dan tidak mampu membeli tuala wanita. Seorang pelajar perempuan di Temubual berkata bahawa dia pernah menggunakan lapik kasut sebagai ganti tuala wanita. Pada saat saya melihat wajah kanak-kanak itu, masa lalu saya bertindih. Hari itu saya duduk menunduk dan menangis di perhentian bas bersalji. Rasa malu dan tidak berdaya dan tangan hangat Puan Aina yang muncul pada masa itu. Pada saat itulah, saya membuat keputusan. Saya akan menyalurkan kehangatan yang pernah saya terima kepada anak-anak itu. Keesokan paginya, saya bangun awal dan menuju ke pasar raya berdekatan. Ia adalah pasar raya kecil yang baru dibuka. Pada mulanya, saya membeli 30 bungkus tuala wanita. Juruang menunjukkan wajah terkejut seketika, tetapi segera berubah menjadi wajah tidak peduli dan memasukkan barang ke dalam beg. Malam itu, saya mencari alamat rumah kebajikan kanak-kanak di kawasan berdekatan dari internet. Keesokan harinya selepas kerja, saya membawa beg penuh tuala wanita ke tempat itu. Assalamualaikum. Saya ingin meminta jasa baik untuk mengagihkan barang-barang ini kepada kanak-kanak. Saya berkata dalam bahasa Melayu yang tidak begitu fasih. Pegawai rumah kebajikan itu kelihatan terkejut, tetapi menerima barang-barang itu dengan rasa terima kasih. Itulah permulaannya. Hidup saya tidak lagi kosong. Setiap pagi saya melangkah ke pasar raya, langkah itu terasa ringan. Saya fikir, inilah yang saya cari selama ini, cara saya sendiri. Selepas sumbangan pertama, saya merasakan bahawa saya memerlukan lebih banyak tuala wanita kerana pegawai rumah kebajikan itu berkata, "Terima kasih banyak-banyak. Barangan seperti ini sentiasa kekurangan." Oleh itu, keesokan harinya, saya menuju ke pasar raya yang sama sekali lagi. Kali ini, saya membeli 100 bungkus. Juruang menunjukkan wajah yang lebih curiga, tetapi saya hanya tersenyum membalas. Sepanjang seminggu, saya singgah di pasar raya setiap hari untuk membeli tuala wanita dan secara beransur-ansur menambah tempat sumbangan. Bukan sahaja rumah kebajikan kanak-kanak, tetapi juga yayasan untuk kanak-kanak dan pusat komuniti di kawasan itu. Saya tidak bertemu kanak-kanak itu secara langsung, hanya menghantar barang dan pulang, tetapi itu sahaja sudah cukup untuk menghangatkan hati saya. Selepas 2 minggu berlalu, saya meningkatkan jumlah pembelian kepada 200 bungkus setiap kali. Wang simpanan saya berkurangan dengan cepat, tetapi sebaliknya, hati saya semakin berkembang. Namun, air muka pekerja di pasar raya mula berubah. Ia bukan lagi sekadar rasa ingin tahu. Saya mula mendengar bisikan. Pada mulanya ia perlahan, kemudian semakin kuat. "Pelanggan asing tu datang lagi," kata seorang pekerja. "Hari ini mesti beli tuala wanita lagi macam biasa," jawab pekerja lain. Nasib baik saya belajar bahasa Melayu sepanjang masa, jadi saya faham kebanyakan perbualan mereka. Tetapi saya berpura-pura tidak tahu. Apa yang penting ialah sebab saya melakukan perkara ini dan kata-kata mereka tidak penting. Selepas sebulan berlalu, habar angin mula tersebar di seluruh kawasan itu. Saya melihat makcik pemilik kedai roti di seberang pasar raya menunjuk ke arah saya. Pakcik penjual buah juga memandang saya dengan mata curiga setiap kali saya lalu. Pada masa itu, saya masih tidak tahu bahawa habar angin pelik tentang saya telah tersebar luas. Suatu hari, semasa membayar di pasar raya, seorang pekerja wanita berkata kepada pekerja lain, "Budak tu datang lagi. Buat apa nak beli tuala wanita banyak sangat setiap hari?" Seorang pekerja lelaki pertengahan umur di sebelah menjawab, "Mungkin dia nak jual semula secara haram kot." Pekerja lain menambah, "Taklah, mungkin dia kerja malam. Nampak macam perempuan murahan." Perempuan murahan adalah perkataan yang baru pertama kali saya dengar. Apabila saya mengetahui maksudnya kemudian, yaitu perkataan yang digunakan untuk memanggil wanita yang berkelakuan tidak senonoh, saya berasa sakit di hati. Tetapi saya terus memasukkan tuala wanita ke dalam beg secara senyap-senyap tanpa menunjukkan sebarang ekspresi. Mereka mungkin tidak fikir saya faham bahasa Melayu. "Tengok, rambut dah blonde, lepas tu asyik senyum manis je."
Nampak macam senang-senang je, suara dari belakang kaunter masih berterusan. Saya ingin menutup telinga saya, tetapi saya hanya mampu tersenyum dan berkata, "Terima kasih," sebelum berjalan keluar dari pasar raya. Malam itu adalah kali pertama saya mula meragui apa yang saya lakukan. Patutkah saya teruskan? Memandangkan semua orang melihat saya sebagai orang pelik, tetapi tidak lama kemudian saya membuat keputusan. Perkara yang penting ialah anak-anak itu. Menyampaikan kehangatan yang pernah saya terima, itulah satu-satunya perkara yang penting. Sejak keesokan harinya, pekerja pasar raya mula mentertawakan saya dengan lebih terbuka. "Amboy, sikit je beli hari ni," kata seorang pekerja supaya didengari oleh pekerja di sebelahnya. "Macam ni tak boleh panggil peruncit kecil dah," ketawa seorang pekerja lain menyambung. Saya masih tersenyum seperti biasa, tetapi hati saya mula sakit sedikit demi sedikit. Selepas sebulan setengah berlalu, bilik sewa saya bertukar menjadi gudang simpanan yang penuh dengan kotak tuala wanita menunggu sumbangan seterusnya. Saya pergi menyumbang ke pelbagai rumah kebajikan setiap minggu. Pegawai di sana sentiasa mengucapkan terima kasih dan menyambut saya. Pada masa itulah, saya melupakan semua penghinaan dan bisikan. Tetapi pandangan daripada penduduk setempat semakin dingin. Suatu hari, saya pergi membeli ais krim di kedai lain. Pakcik pemilik kedai memandang saya dan berkata kepada pelanggan lain, "Orang asing tu nampak macam buat benda meragukan pasal tuala wanita tu." Pelanggan itu juga menjeling ke arah saya dan mengangguk. Ada hari-hari saya tidak tahan. Pernah sekali, ketika turun dari LRT, saya melihat pekerja yang saya temui di pasar raya berdiri bersama rakannya. Apabila dia melihat saya, dia segera berbisik kepada rakannya, "Itu dia, orang asing pelik yang saya cerita kat awak tu." Dan mereka berdua ketawa kecil sambil memandang saya. Hari itu, saya pulang ke rumah dan menangis. Tetapi walaupun begitu, saya tidak terfikir untuk berputus asa. Semasa makan malam bersendirian di bilik sewa kecil, saya teringat nenek. Saya fikir, jika nenek berada dalam situasi ini, apa yang akan dikatakannya? Beliau pasti akan berkata, "Linda, buat apa yang kamu fikir betul. Jangan pedulikan kata-kata orang lain." Fikiran itu memberi saya semangat semula. Akhirnya, pengurus pasar raya terpaksa mengambil tindakan sendiri. Semasa saya membayar tuala wanita seperti biasa, dia datang ke kaunter. "Cik Linda, boleh saya bercakap dengan Cik sebentar?" Wajahnya kelihatan serius. Saya mengangguk. Dia menjemput saya ke pejabat pengurus dan meminta saya duduk di kerusi. Pengurus itu duduk di hadapan saya dan terus bertanya, "Kenapa Cik beli tuala wanita dalam jumlah yang banyak begini setiap hari?" Nada suaranya penuh dengan syak wasangka. Saya memutuskan untuk menceritakan perkara sebenar. Saya beri sumbangan kepada kanak-kanak yang memerlukan bantuan. Bahasa Melayu saya masih belum fasih, tetapi saya cuba menjelaskan sebaik mungkin. Tetapi air muka pengurus itu tidak berubah. "Ada bukti ke Cik benar-benar menyumbang?" Soalannya seolah-olah saya seorang penjenayah. Saya mengeluarkan telefon bimbit saya untuk menunjukkan gambar dan risit rumah kebajikan yang saya sumbangkan, tetapi pengurus itu menggeleng. "Saya minta maaf, tetapi pembelian dalam jumlah yang banyak ini membebankan pasar raya kami. Tambahan pula, pelanggan lain juga berasa tidak selesa." Hati saya hancur. Saya fikir saya melakukan perkara yang betul, tetapi sebaliknya saya disyaki begini. Sejak hari itu, saya terpaksa mencari pasar raya baru. Pembelian terlalu banyak dari satu tempat akan menimbulkan syak wasangka, jadi saya terpaksa bergilir-gilir membeli sedikit demi sedikit dari beberapa tempat. Tetapi habar angin telah tersebar di seluruh kawasan itu. Kemana sahaja saya pergi, sentiasa ada bisikan. "Itu dia, orang asing pelik tu. Mesti dia buat sesuatu yang menyalahi undang-undang. Kalau tak, buat apa beli banyak sangat? Patut lapor polis." Dan akhirnya, kata-kata itu menjadi kenyataan. Akhirnya, ada orang yang melaporkan kepada polis, yaitu pengurus pasar raya itu sendiri. Ada seorang wanita asing beli ratusan bungkus tuala wanita setiap hari. Sangat mencurigakan. Acak tu, pada malam Jumaat, apabila saya pulang dari kerja, saya mendapati seorang pegawai polis berdiri di hadapan pintu. Dia seorang pegawai muda yang berwajah tampan, tetapi air mukanya serius. "Cik Linda ya?" dia bertanya. "Ya,
Saya menjawab dengan suara gemetar. Saya Inspektor Adnan dari Balai Polis kawasan ini. Boleh saya tanya beberapa soalan? Nada suaranya formal dan keras. Saya mengajaknya masuk ke bilik, tetapi dia berkata lebih baik bercakap di luar. Jadi, kami duduk di bangku di hadapan bangunan. Inspektor Adnan mengeluarkan dokumen dan berkata secara terus terang, "Cik Linda, kebelakangan ini Cik ada membeli tuala wanita dalam jumlah yang banyak dari beberapa pasar raya, betul? Adakah tujuannya untuk dijual semula?" Matanya penuh dengan keraguan. "Tidak. Untuk sumbangan, saya menjelaskan sekali lagi. Boleh saya periksa tempat Cik simpan resit?" Dia meminta. Saya mengangguk dan membawanya masuk ke bilik sewa saya. Apabila pintu dibuka, dia melihat bilik sewa saya yang telah menjadi seperti gudang simpanan kecil. Satu dinding penuh dengan kotak tuala wanita, manakala dinding lain mempunyai kalender yang mencatat jadual sumbangan dan lokasi. Air muka Inspektor Adnan berubah sedikit. "Cik sumbangkan semua ni ke?" Nada suaranya kelihatan sedikit kurang curiga. "Ya, sila lihat di sini." Saya membawanya ke meja kerja. Di atas meja, terdapat surat-surat yang ditulis tangan yang diletakkan untuk dilekatkan pada kotak. Terdapat mesej ringkas seperti, "Kamu tidak bersendirian, jangan malu, dan mari kita berjuang bersama." Saya juga mengeluarkan buku nota dari laci. Di dalamnya terdapat butiran sumbangan yang disusun mengikut tarikh, alamat rumah kebajikan, dan tanda tangan penerima serahan yang lengkap tertulis. Inspektor Adnan mengambil buku nota itu dari tangan saya secara senyap-senyap. Dia membelek setiap muka surat dengan teliti. Air mukanya beransur-ansur berubah, mata yang keras itu perlahan-lahan melembut. Setelah berdiam diri selama beberapa menit, akhirnya dia menghela nafas. "Saya minta maaf, Cik Linda. Saya dapat merasakan perasaan berat yang terkandung dalam kata-kata itu." "Tak apa. Semua orang fikir begitu." Saya tersenyum sedikit. "Saya tidak tahu nak cakap apa," katanya sambil menundukkan kepala. Di matanya pada masa itu, saya melihat keikhlasan, rasa malu, penyesalan, dan penghormatan. Sebenarnya, pada mulanya saya pun tidak sangka akan disalahfaham begini. Saya berkata jujur. "Saya cuma ingin memberi sedikit bantuan kepada kanak-kanak yang memerlukan." Inspektor Adnan berdiri dan memulangkan buku nota itu kepada saya. Sungguh mengagumkan. Melakukan perkara seperti ini sebagai orang asing malah terpaksa menghadapi salah faham begini. Nada suaranya penuh dengan kekaguman yang tulus. "Saya cuma ingin membalas bantuan yang pernah saya terima," kata saya sambil memandang keluar tingkap. Dan kemudian, kenangan perhentian bas bersalji di masa lalu yang jauh itu kembali lagi. Inspektor Adnan menghulurkan kad namanya dan berkata, "Selepas ini, jika ada sebarang masalah, sila hubungi saya. Dan saya benar-benar minta maaf kerana menyebabkan Cik menghadapi salah faham ini." "Oh, I know. Selepas dia pergi, saya berdiri di tepi tingkap untuk masa yang lama. Di luar mula gelap, tetapi hati saya berasa semakin cerah. Akhirnya, ada orang yang memahami keikhlasan saya. Kemudian, saya mendapat tahu bahawa malam itu, polis telah pergi berjumpa pengurus pasar raya dan menceritakan keseluruhan kisah sebenar. Dikatakan bahawa pengurus itu duduk diam dengan wajah kaku, tidak berkata apa-apa. Kebenaran bahawa segala-galanya adalah salah faham mungkin membuatnya keliru. Keesokan paginya, saya menuju ke pasar raya seperti biasa. Sebenarnya, saya teragak-agak sama ada untuk mencari tempat baru. Tetapi saya sudah biasa dengan kedai di kawasan ini dan tidak mahu menghadapi mata curiga di tempat baru lagi. Apabila saya membuka pintu masuk ke pasar raya, saya segera perasan suasana yang berubah. Pandangan pekerja berbeza daripada semalam dan pengurus berdiri memandang saya di belakang kaunter. Saya berjalan ke bahagian tuala wanita seperti biasa, mengambil 200 bungkus, memasukkannya ke dalam troli dan berjalan ke kaunter. Pengurus berjalan keluar dari belakang kaunter secara senyap-senyap dan memanggil saya. "Cik Linda," suaranya perlahan dan bergetar. Saya mendongak memandangnya. Di matanya terdapat perasaan yang sama sekali berbeza daripada semalam. "Saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf kerana saya tidak tahu apa-apa dan percaya kata-kata orang lain memandang serong terhadap Cik." Hujung suaranya bergetar. Saya tidak tahu bagaimana untuk bertindak balas, hanya menjawab ringkas, "Tak apa." Dia mengeluarkan kotak penuh tuala wanita
dari bawah kaunter dan menghulurkannya kepada saya. Ini saya sediakan dengan wang saya sendiri. Biar saya bantu sekali ya. Pada saat itu, hati saya menjadi hangat. Saya terkejut bahwa orang yang pernah memandang saya dengan mata curiga semalam boleh berubah sedemikian rupa. Saya mengucapkan terima kasih dan mengambil kotak itu. Sejak hari itu, suasana pembelian di pasar raya berubah sepenuhnya. Seminggu kemudian, apabila saya singgah di pasar raya lagi, saya terjumpa pemandangan yang mengejutkan. Di pintu masuk pasar raya, terdapat kotak sumbangan kecil diletakkan. Terdapat mesej dilekatkan, serta dalam menyalurkan kehangatan kepada seseorang seperti yang dilakukan oleh Cik Linda. Di dalam kotak sumbangan itu sudah ada beberapa bungkus tuala wanita. Pengurus menjelaskan kepada saya ceritakan kisah Cik Linda kepada pelanggan. Ramai yang sangat terharu. Selepas ini, saya berharap pasar raya kita akan menjadi pusat sumbangan. Pada saat saya mendengar kata-kata itu, air mata mengalir. Saya terkejut bahwa tindakan kecil saya boleh memberi kesan kepada orang lain sedemikian rupa. Dalam hati, saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Aina. Kebaikan kecil yang ditunjukkannya di perhentian bas pada hari itu telah mencipta gelombang yang begitu besar. Perubahan tidak berakhir di situ. Beberapa hari kemudian, Pak Cik penjual buah memanggil saya semasa saya lalu. "Nak Linda, singgah sini kejap." Pak Cik itu menghulurkan sekotak dari belakang, mengatakan bahwa itu adalah barangan wanita yang lebih di rumah, beberapa bungkus. Cucu Pak Cik pun dah besar. Baru sekarang Pak Cik faham perasaan dia. Tangan Pak Cik yang berkedut memegang tangan saya erat. Kehangatan itu meresap jauh ke dalam hati saya. Sejak hari itu, suasana di komuniti berubah dengan ketara. Orang yang pernah memandang saya dengan mata curiga kini menyambut saya dengan mesra. Pekerja kedai roti melekatkan nota kecil pada kotak sumbangan di hadapan pasar raya. Pada mulanya, saya fikir Cik seorang asing yang pelik. Terima kasih atas keberanian Cik. Setiap pagi, ada orang yang datang meletakkan barang di dalam kotak sumbangan. Kadang-kadang tuala wanita 2,3 bungkus, kadang-kadang barangan keperluan seperti tisu tandas atau tisu basah. Sekali, saya melihat seorang kanak-kanak perempuan sekolah rendah memimpin tangan ibunya dan meletakkan sebungkus kecil tuala wanita yang dibeli dengan wang saku sendiri ke dalam kotak. Kekaguman pada saat itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Bilik sewa saya kini menjadi gudang simpanan kecil, tetapi saya tidak perlu memikul semuanya seorang diri lagi. Pengurus pasar raya menawarkan untuk meminjamkan van kedai, dan sekumpulan remaja dalam komuniti datang membantu mengangkut barang. Pada suatu hari Sabtu, Inspektor Adnan singgah semasa saya sedang menyusun barang sumbangan. Dia berpakaian santai dan di tangannya ada 2 cawan kopi. Nampak macam sibuk, saya bawakan kopi. Rehat sekejap ya, nada suaranya tidak lagi formal seperti sebelum ini. Kami duduk berbual di bangku kecil di hadapan bilik sewa. Cahaya matahari petang yang lembut menyinari dengan hangat. Encik Adnan bertanya dengan berhati-hati, "Cik mula aktiviti ini seorang diri ke? Hebat betul. Kenapa terfikir nak buat perkara macam ni?" Saya menceritakan kisah saya kepada seseorang buat kali pertama. Kisah di perhentian bas di Sweden, kehangatan yang saya terima daripada wanita Malaysia itu, dan kesan yang ditinggalkannya di hati saya. "Oh, jadi sebab tu Cik datang ke Malaysia," katanya. "Ya, mungkin kenangan itu sentiasa ada jauh di lubuk hati saya." Saya tersenyum membalas. Selepas perbualan itu, Encik Adnan semakin kerap menghubungi. Pada mulanya, mungkin kerana rasa bersalah, tetapi kemudian mesejnya dipenuhi dengan minat yang tulus terhadap aktiviti saya. Kadang-kadang, dia memberikan alamat rumah kebajikan dan memberitahu bahawa tempat itu juga memerlukan bantuan. Kadang-kadang, dia mencadangkan organisasi sukarelawan di kawasan itu. Penglibatan komuniti juga semakin meningkat. Seorang ibu bapa menceritakan kisah saya dalam mesyuarat ibu bapa menyebabkan kumpulan ibu bapa mula mengumpul dana. Seorang ibu dan anak perempuannya membantu membungkus tuala wanita satu persatu dan menghantarnya ke pusat. Atas cadangan pengurus pasar raya, setiap hari Sabtu diadakan perhimpunan sukarelawan di kawasan lapang di sebelah pasar raya. Pada mulanya, hanya ada 5,6 orang, tetapi peserta semakin bertambah. Terdapat pelajar, suri rumah, pekerja syarikat,
malah pelajar sekolah menengah lelaki yang pada mulanya memandang tidak berminat turut serta. Mereka berkata, kawan-kawan kami pun ada yang dapat bantuan macam ni. Pernah sekali, semasa perhimpunan sukarelawan, seorang pelajar perempuan sekolah menengah rendah datang mendekati saya secara senyap-senyap. Kak Linda, sebenarnya tahun lepas, saya pernah tak ada duit nak beli tuala wanita sampai ponteng sekolah. Kalau ada aktiviti macam ni dari dulu, alangkah baiknya. Di mata kanak-kanak itu terdapat air mata yang bergenang. Saya memeluknya perlahan-lahan. Inilah sebabnya mengapa saya terus melakukan aktiviti ini. Encik Adnan juga semakin kerap menyertai perhimpunan sukarelawan. Dia akan menyesuaikan jadual rondanya dan singgah setiap hari Sabtu, membantu mengangkat barang berat, mengkategorikan barang, dan membantu penghantaran. Kami meluangkan lebih banyak masa bersama. Suatu hari, kami menyusun barang untuk dihantar ke rumah kebajikan sehingga larut malam. Encik Adnan bertanya kepada saya, "Tak penat ke?" Saya menjawab, "Masa buat perkara macam nilah saya rasa paling gembira." Dia memandang saya seketika dan kemudian berkata, "Cik Linda memang seorang yang istimewa." Kata-kata itu membuatkan jantung saya berdebar, tetapi saya hanya mampu tersenyum membalas. Hubungan kami semakin rapat. Apabila aktiviti sukarelawan berjalan dengan serius, skop bantuan juga meluas. Bukan sahaja tuala wanita, tetapi juga pelbagai barangan yang diperlukan oleh wanita dan remaja, dari pakaian, stoking, hingga kepada payung atau baju hujan. Pernah sekali, ada pusat yang memerlukan peralatan sekolah. Jadi kami bekerjasama dengan kedai alat tulis tempatan untuk mengumpul barangan yang diperlukan. Perubahan meluas keluar komuniti tempat saya tinggal. Pengurus pasar raya dari komuniti berdekatan datang meminta nasihat untuk memulakan aktiviti yang sama. Ada akhbar tempatan menghubungi untuk temu bual. Tetapi saya masih memilih untuk melakukan aktiviti secara senyap-senyap seperti biasa. Kerana yang penting bukan saya, tetapi kanak-kanak yang memerlukan bantuan. Sekali, semasa menghantar sumbangan ke sebuah pusat belia, sesuatu yang mengharukan berlaku. Guru di pusat itu membawa surat terima kasih yang ditulis sendiri oleh kanak-kanak. Dalam 15 surat itu, semuanya dipenuhi dengan perasaan kesyukuran yang ditulis dengan tulisan tangan yang berbeza-beza. Seorang kanak-kanak menulis bahawa itu adalah kali pertama dia berasa tidak bersendirian. Seorang lagi menulis bahawa dia sangat gembira kerana kini dia boleh pergi ke sekolah. Semasa membaca surat-surat itu, saya menangis. Kenyataan bahawa kebaikan kecil yang pernah saya terima telah disampaikan kepada ramai kanak-kanak adalah sesuatu yang sangat mengharukan. Malam itu, saya menghantar mesej panjang kepada nenek, menceritakan tentang kebahagiaan dan kebanggaan yang saya temui di Malaysia. Apabila masa berlalu, malah orang yang pernah memanggil saya perempuan murahan turut berubah. Pernah sekali, semasa saya melalui hadapan kedai buah, Pak Cik yang pernah berbisik tentang saya menyambut saya dengan mesra. "Nak Linda, ambil buah ni sikit hari ni, terima kasih untuk segalanya." Di mata mereka tidak ada lagi keraguan, sebaliknya penuh dengan penghormatan dan kehangatan. Suatu hari Encik Adnan mencadangkan, "Hari Sabtu ni, saya nak kenalkan satu tempat istimewa." Dia tersenyum. Saya mengangguk penuh rasa ingin tahu. Petang Sabtu, Encik Adnan membawa saya ke sebuah bangunan di pinggir bandar. Ia adalah ruang seperti gudang lama yang telah diubah suai. Apabila pintu dibuka, saya terjumpa pemandangan yang tidak dijangka. Di ruang yang luas itu, beberapa orang berkumpul dan terdapat sepanduk tergantung bertulis, "Sahabat Linda." Encik Adnan menjelaskan bahawa ini adalah perhimpunan untuk mewujudkan sistem bantuan yang lebih teratur dengan kerjasama organisasi sukarelawan. Di sana bukan sahaja terdapat pengurus pasar raya atau Pak Cik penjual buah yang saya kenali, tetapi juga ramai orang lain yang tidak pernah saya lihat sebelum ini. Dikatakan bahawa mereka semua terharu apabila mendengar kisah saya dan datang menyertai. Kenangan pada hari itu masih jelas. Saya terkejut bahawa tindakan kecil yang bermula di negara asing boleh menggerakkan hati ramai orang sedemikian rupa. Selepas perhimpunan berakhir, semasa berjalan dengan Encik Adnan, saya berasa hangat di hati. Saya kena berterima kasih pada Cik Linda sebab dah banyak ubah pandangan saya, Encik Adnan berkata perlahan. Sebagai seorang polis, saya selalu mulakan dengan syak wasangka.
Tapi sekarang, saya nampak kebaikan orang dulu. Saya tersenyum membalas. Saya pun banyak belajar. Pada mulanya, saya fikir semua orang salah faham tentang saya, tapi sekarang saya tahu keikhlasan akan sampai juga akhirnya. Kami berjalan bersebelahan sambil memandang langit yang penuh bintang. Semasa membantu mengangkat kotak tuala wanita dan melakukan aktiviti sukarelawan bersama, perasaan istimewa telah terbentuk di antara kami. Walaupun belum diucapkan dengan kata-kata, kami berdua dapat merasakannya. Malam itu, dalam perjalanan pulang, saya fikir keikhlasan akhirnya boleh disampaikan. Kebaikan kecil yang ditunjukkan oleh Puan Aina telah sampai kepada saya dan tindakan kecil yang saya mulakan kini telah merebak kepada orang yang tidak terhitung jumlahnya. Dan dalam proses itu, saya menerima hadiah yang tidak dijangka yaitu bertemu dengan orang seperti Encik Adnan. Sebulan berlalu selepas perhimpunan sahabat Linda bermula. Setiap hari Sabtu, semakin ramai orang berkumpul dan skop aktiviti sukarelawan meluas. Kini, bukan sahaja tuala wanita, tetapi juga banyak projek bantuan untuk belia telah wujud dari tuition, kaunseling psikologi, hingga kepada bimbingan kerjaya. Saya tidak percaya semua perubahan ini. Hubungan saya dengan Encik Adnan juga semakin mendalam secara semula jadi. Setiap hujung minggu, dia akan datang menyertai aktiviti sukarelawan dengan saya, membantu mengangkat barang berat, mengkategorikan barang, dan membantu penghantaran. Kami berbual tentang banyak perkara, termasuk zaman kanak-kanaknya sebab dia menjadi polis dan impian masa depannya. Suatu hari, Encik Adnan mencadangkan, hujung minggu ni nak pergi ke tempat istimewa tak? Nada suaranya kedengaran teruja. Saya mengangguk penuh rasa ingin tahu. Apabila tiba hujung minggu, Encik Adnan membawa saya ke sebuah rumah kebajikan kanak-kanak di pinggir bandar. Itu adalah salah satu tempat yang kami kerap menyumbang. Tetapi kali ini bukan sekadar sumbangan biasa. Encik Adnan berkata bahawa dia telah menyediakan aktiviti istimewa untuk dilakukan bersama kanak-kanak. Hari ini, kita akan lipat kertas dengan budak-budak. Itu mainan kegemaran saya masa kecil, kata Encik Adnan membuatkan saya tersenyum. Saya terkejut bahawa dia mempunyai sisi yang sensitif sebegini. Kami tiba di rumah kebajikan. Kanak-kanak sudah berkumpul di bilik aktiviti. Apabila Encik Adnan mengeluarkan kertas warna, gam, dan gunting yang dibawanya, mata kanak-kanak bersinar. Dia mula dengan menunjukkan cara melipat burung jenjang. Kanak-kanak melihat tangannya dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Saya membantu kanak-kanak di sebelah dan berasa sangat gembira. Pemandangan Encik Adnan berinteraksi dengan kanak-kanak secara semula jadi sangat komel. Senyuman hangatnya, penjelasan yang sabar, sikap yang tulus terhadap kanak-kanak. Hari itu, saya melihat Encik Adnan dari sudut pandangan baru. Hampir tamat aktiviti, seorang kanak-kanak perempuan datang mendekati saya. Kak Linda, untuk akak. Kanak-kanak itu menghulurkan sekeping hati kertas kecil. Di atas hati itu, terdapat perkataan yang ditulis dengan goyah, terima kasih. Saya memeluk kanak-kanak itu dan mengucapkan terima kasih. Apabila semua aktiviti berakhir, saya dan Encik Adnan melambaikan tangan kepada kanak-kanak. Mereka bertanya bila kami akan datang lagi. Encik Adnan berjanji akan datang lagi tidak lama lagi. Kemudian kami berjalan keluar dari rumah kebajikan bersama-sama. Di luar mula gelap dan angin petang yang sejuk bertiup. Encik Adnan membawa saya ke taman berdekatan. Kami duduk di bangku dan memandang langit. Bintang mula muncul satu persatu. Seronok tak hari ini? Tanya Encik Adnan. Ya, seronok sangat. Terharu sangat tengok Encik Adnan boleh berinteraksi dengan kanak-kanak dengan baik, saya menjawab dengan jujur. Kesunyian melingkari seketika. Kemudian, Encik Adnan perlahan-lahan memegang tangan saya. Tangannya hangat dan sedikit bergetar. Cik Linda, katanya, saya ada sesuatu nak cakap. Saya memandangnya. Di matanya, terdapat keikhlasan yang penuh. Masa mula-mula jumpa Cik Linda, saya mulakan dengan syak wasangka sebab itu kerja saya, dia ketawa kecil. Tapi, bila dah kenal Cik Linda, pandangan saya berubah sepenuhnya. Saya baru pertama kali jumpa orang yang sanggup keluarkan wang yang banyak untuk orang lain secara senyap-senyap macam Cik. Saya kagum sangat bila nampak Cik fikirkan kebahagiaan orang lain dulu sebelum kepentingan diri sendiri. Kata-katanya membuatkan hati saya hangat. Saya memegang tangannya kembali secara senyap-senyap. Saya hormat Cik Linda.
Dan saya suka Cik. Nada suaranya penuh dengan keikhlasan. Ada sesuatu dalam hati saya yang mekar dengan hangat. Saya tersenyum membalas. Saya pun sama. Sebenarnya, pada mulanya saya takut sangat dengan Encik. Masa Encik muncul sebagai polis. Kami berpandangan dan ketawa, dan Encik Adnan perlahan-lahan menundukkan badannya dan mencium saya. Pada saat itu, semuanya terasa sempurna. Sejak hari itu, kami bercinta secara rasmi. Encik Adnan sering singgah ke bilik sewa saya. Kami memasak bersama, menonton filem, dan merancang aktiviti sukarelawan. Dia membantu saya memahami budaya dan bahasa Melayu dengan lebih mendalam. Saya menceritakan kepadanya tentang Sweden, kenangan dengan nenek, dan impian saya. Hubungan kami berjalan secara semula jadi. Kami menghormati antara satu sama lain, memahami nilai antara satu sama lain, dan berkembang bersama. Encik Adnan membantu menyembuhkan kesunyian yang saya rasai di Malaysia, manakala saya memberinya perspektif baru. Selepas 3 bulan berlalu, Encik Adnan membawa saya ke taman yang pernah kami kunjungi bersama pada waktu petang. Langit diwarnai dengan warna keemasan. Kami duduk di atas rumput dan makan bekal makanan yang disediakan sendiri oleh Encik Adnan. Ada nasi impit, buah-buahan, dan kek kecil. Apabila selesai makan, Encik Adnan mengeluarkan kotak kecil dari poketnya dan melutut. Linda, bertemu dengan kamu adalah tuah terbesar dalam hidup saya. Kehangatan, keberanian, dan keikhlasan kamu membuatkan saya kagum setiap hari. Saya ingin berjalan di sisi kamu dalam setiap detik selepas ini. Sudikah kamu berkahwin dengan saya? Air mata saya mengalir. Saya mengangguk menjawab, ya. Encik Adnan menyarungkan cincin di jari saya. Ia adalah cincin yang ringkas dan kecil, tidak mewah, tetapi lebih berharga daripada permata manapun. Kami merancang perkahwinan yang ringkas. Kami mahu mencipta detik yang lebih bermakna daripada majlis yang besar. Semasa membuat persiapan perkahwinan, aktiviti sukarelawan masih berterusan, malah semakin ramai orang menyertai. Pada hari perkahwinan, saya sangat merindui nenek, tetapi kesihatan nenek tidak mengizinkan untuk datang. Jadi, saya menerima ucapan tahniah daripadanya melalui panggilan video. Nenek menangis dan berkata, Linda, nenek sangat gembira melihat kamu bahagia begini. Ayah dan ibu kamu pasti gembira di syurga. 18. Om. Wono. Perkahwinan itu diadakan di taman kecil. Kanak-kanak dari rumah kebajikan yang kami temui buat kali pertama memegang bunga kertas buatan sendiri dan berjalan masuk di hadapan. Pengurus pasar raya mengambil peranan sebagai juruacara dan penduduk komuniti turut serta. Semua orang, termasuk pakcik penjual buah, pekerja kedai roti, guru tuition, dan ahli sahabat Linda. Saya memakai gaun putih ringkas tanpa perhiasan mewah, hanya dengan hati yang suci untuk bertemu dengan Encik Adnan. Encik Adnan dalam sut yang kemas menanti saya. Di matanya penuh dengan kasih sayang dan penghormatan. Para hadirin sekalian, hari ini kita berkumpul untuk meraihkan permulaan kehidupan berumah tangga dua insan istimewa. Suara pengurus pasar raya bergema. Cik Linda telah mencipta perubahan besar kepada komuniti kita. Kebaikan kecil beliau telah memberi inspirasi kepada orang yang tidak terhitung jumlahnya, dan kini ia telah menjadi pergerakan besar yang kita semua lakukan bersama. Dan Encik Adnan, Encik adalah orang yang melihat keikhlasan beliau dahulu. Kami berpandangan mata dan mengucapkan ikrar. Ia adalah janji yang ringkas tetapi penuh dengan keikhlasan. Kami bertukar cincin dan akhirnya kami menjadi suami istri. Tepukan tahniah bergema. Pada saat itu, orang yang pernah memandang saya dengan mata curiga menitiskan air mata kegembiraan dan mendoakan kami. Malah orang yang pernah memanggil saya orang asing pelik dan menyuruh orang berhati-hati turut mengesat air mata dan menghulurkan tangan kepada saya. Nak Linda adalah kebanggaan komuniti kami, kata pakcik penjual buah. Selepas berkahwin, kami berpindah ke rumah kecil. Ia adalah rumah ringkas yang kami beli dengan gaji Encik Adnan dan wang yang saya peroleh daripada kerja reka bentuk, tetapi ia adalah seperti syurga bagi kami. Membantu memilih perabot, memutuskan warna kertas dinding, dan menjaga taman kecil setiap hari membawa kebahagiaan baru. Kehidupan berumah tangga adalah cabaran baru. Perbezaan budaya dan cara hidup kadangkala menimbulkan konflik,
tetapi kami berusaha untuk memahami antara satu sama lain. Encik Adnan menyesuaikan diri dengan kehidupan ala Sweden manakala saya cuba mempelajari budaya dan adab Melayu. Aktiviti sukarelawan masih berterusan. Kini ia diuruskan secara sistematik dan berskala lebih besar. Sahabat Linda telah didaftarkan sebagai organisasi bukan berasaskan keuntungan secara rasmi dan menerima sokongan daripada syarikat tempatan. Projek bantuan tuala wanita yang bermula pada mulanya kini telah meluas kepada kesejahteraan belia secara keseluruhan. Sebulan sekali, di rumah kami diadakan perhimpunan sukarelawan. Encik Adnan akan menyediakan makanan yang lazat, manakala saya mewujudkan suasana yang hangat. Idea-idea baru muncul dalam perhimpunan itu, dan semakin ramai orang menyertai. Encik Adnan menjadi terkenal sebagai polis paling baik hati di balai polis kawasan itu. Dia memulakan projek pencegahan jenayah belia dan memberikan kaunseling kepada golongan belia berisiko. Aktiviti kami telah mencipta impak yang meluas dan mula mewujudkan perubahan. Saya mula membuat persiapan untuk memohon kerakyatan Malaysia kerana saya merasakan tempat ini adalah rumah baru saya. Persiapan untuk peperiksaan bahasa dan budaya membuatkan saya memahami Malaysia dengan lebih mendalam. Encik Adnan akan duduk belajar bahasa Melayu dengan saya setiap malam dan menerangkan tentang sejarah dan budaya. Pada ulang tahun perkahwinan yang pertama, Encik Adnan menyediakan hadiah istimewa. Ia adalah tiket kapal terbang untuk menjemput nenek dari Sweden. Encik Adnan secara rahsia telah menyediakan kejutan ini selepas mendapat tahu kesihatan nenek bertambah baik dan boleh melakukan perjalanan. Apabila nenek tiba di Malaysia, saya sangat gembira. Nenek bertemu Encik Adnan dan melihat kehidupan kami dengan matanya sendiri. Beliau berasa lega. Nenek sangat bangga melihat kamu gembira dan melakukan kerja yang bermakna begini, kata nenek membuatkan hati saya hangat. Nenek tinggal selama sebulan dan merasai budaya Malaysia. Beliau cuba belajar memasak masakan Melayu dan mencuba memakai pakaian tradisional. Beliau bertemu dengan ibu bapa Encik Adnan. Walaupun bercakap bahasa yang berbeza, mereka kelihatan memahami antara satu sama lain dengan hati yang merupakan pemandangan yang sangat mengharukan. Kadang-kadang, apabila kami bercakap tentang masa pertama kami bertemu, Encik Adnan akan bergurau. Kalau masa tu saya tak buat laporan, macam mana agaknya cerita ni? Saya akan ketawa dan menjawab, ya, kan? Mesti itu penyiasatan terbaik dalam hidup Encik. Kalau tak ada salah faham dan pandangan dingin tu, takkan ada kita hari ini. Hidup kadangkala berjalan dalam bentuk yang tidak kita jangka. Kebaikan kecil seorang wanita di perhentian bas telah mengubah hidup saya dan perubahan itu telah memberi kesan kepada kehidupan orang yang tidak terhitung jumlahnya. Sekarang, saya menjalani hidup sebagai warga negara Malaysia dan sebagai isteri dan masih meneruskan sukarelawan untuk kanak-kanak. Dan selepas ini, saya juga ingin menjadi orang pertama yang berada di sisi air mata senyap seseorang seperti yang pernah dilakukan oleh seseorang untuk saya, seperti yang pernah dilakukan oleh jaket yang hangat itu untuk saya. Kini, saya berharap kisah kami akan disampaikan kepada ramai orang lagi betapa besarnya perubahan yang boleh dicipta oleh kebaikan kecil, bahawa kita boleh mengatasi salah faham dan prasangka dan keikhlasan boleh disampaikan. Dan yang paling penting, hakikat bahawa kita semua boleh menjadi jaket yang hangat untuk satu sama lain.